Sebenarnya apa pandai bona surau ni kipas besar. Kalau spotlight tak ada lah spotlight tu. Saja yang bagi pandai. Kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang, hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain tak dijaga. Kan dah rasa contohnya okey. Tak apa hal panas sekarang ni, tak tahulah cuaca panas betul. Hari ni kat luar berapa? 34, 35 kan? Minggu lepas dia cecah 36, 38. Di belah-belah utara cecah 42. 40 paksa pergi ke Manjung 2 minggu, 3 minggu lepas. Memang panas betul. Jadi hubungan kekeluargaan, adik-beradik, saudara mara, pak saudara, jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau untuk bahagia Datuk Kamarudin, itu juga tuan imam, barisan imam, barisan Datuk Pasar Surau, Surau An-Nur, Surau An-Nur, perumahan KKKA Konkret, macam luar negara Konkret, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dalam hati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini yang limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi malam ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa, kan? Kadang-kadang contohlah macam baru-baru ni saya ambil keputusan, kalau perasan lah siapa yang tengok live saya, dia akan perasan baru-baru ni 2 minggu saya tak live. Orang tengok mana pergi Samsul balik. Saya mengambil sedikit masa untuk diri saya. Saya beristirahat, bertenang daripada kesibukan lensa kamera dan media sosial. Saya membawa diri ke Jawa Barat di Indonesia, di pesantren, untuk berehat di sana. Sebab kenapa Indonesia? Sebab kat sana orang tak kenal saya. Kat Singapura pun joget-joget, Samsul Debat. Jadi rezekinya bila saya pergi ke sana, kedutaan Malaysia lorongkan saya ke sebuah pesantren di Jawa Barat. Saya di sana, saya bertenang, berehat di sana. HP pun tak boleh pegang, handphone pun tak boleh pegang. Alhamdulillah, tenang. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya, Ustaz Syamsuri. Dia merupakan salah seorang pegawai atas di Perintah
dan dia merupakan sama-sama akan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last jumpa pasal bertanding lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama. Tu pun rezeki, beranak rezeki juga. Dapat datang program malam ni pun rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet, ada program. Tengoklah Samsul depan ada banting semua dah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik negeri, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Keluar kan? Kenapa tak? Nak kena ulang balik ke? Ni cakap untuk mikrofon. Okey lah. Oh, dia meletup-letup sikit ni jadi okey. Okey. Right. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan? Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala dah tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu dia jadi baik, contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi, dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ni lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Kan ada masalah lah kan. Ilmu disalurkan tu pula dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manisnya beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan? Sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, tempat-tempat lain, dia kan suka do food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan? Siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal, tapi dapur sama. Kita pun belasah, talat, Nabi janji sodap macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sodap. Orang tu halal tapi tak sedap, baik makan yang haram kan, gila aku cakap tu kan. Begitu juga rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas, nescaya akan minta lebah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lebah emas tak cukup, it's not enough kan? Dia nak juga the third value, dia nak lebah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup, dia nak lebah yang ketiga.
Walhal lembah tu dah besar mana, banyak mana. Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Dulu ada orang cakap, aku kalau dapat duit Aisina, settle, selesai. Mengamuk tak dapat duit Aisina. Contohlah kan, dapat duit Aisina tak sampai seminggu, picit kan. Bukan banyak pun, 10,000 tak banyak kan. Macam bonus lah kaki tangan kerajaan 700 kan, gila tu kan. Itu bukan bonus nama tu, itu bukan bagi duit jajan nama tu kan. Saya boleh cakap lah sebab saya dah pencen, macam ni lah cakap. Kalau korang dapat 700, yang pencen ni lagi lah separuh kan. Jadi patutnya mentari-mentari ni dalam parlimen tu fikirlah bagi penyat awam ni, mana mahu dah 700, 800. Negeri-negeri pun bagi sebulan gaji, 2 bulan gaji, 3 bulan gaji. Apa hal kau bagi 700? Kata menteri-menteri itu dengan ahli parlimen boleh topuk meja, gila ke apa? Cuba kalau kau Alan menteri bagi 700, cukup tak? Macam tu lah saya cakap ni. Ni National FM nanti cut kan. Kan? Tak adalah, ni contoh. Kita syorkan, bagilah tinggi sikit kan. Kadang-kadang dia ikut skrip orang dulu-dulu, kena terus tukar. Saya ingat last kita dapat 1 bulan setengah zaman Pak Lah last. Setengah bulan gaji last dengan zaman Pak Lah. Zaman Tun Mahathir dulu rasa jugalah, sebelum masuk Perdana Menteri kali pertama dulu, kita dapat lah sebulan gaji, sebulan setengah gaji kan. Penyok awam yang dulu semua ternanti-nanti nak menunggu belanjawan temu pengumuman tu kan. Sekarang tak ada yang tunggu tu, soalan bocor dalam mesej. Dah tahu dah dapat berapa kan. Tentulah tuan-tuan, saya ni memperjuangkan nasib penyok awam kan. Jadi mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah, tak jauh kan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, dah masa bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Saudara mara seorang mati, cuti. Pak saudara mati, mak saudara mati, amak mati, ayah mati. Habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit tak apa, menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKA Cochrane kan. Ni topik-topik lain ni yang duduk kat KKA ni okey. Betul ke tu? KKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKA tu apa? Quarters Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam. Betul dia. KKA. Faham. Jadi berdasarkan, kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya kan. Orang berebut dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena, minta maaf kau tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah pun kena alih parking memang. Kan? Lebih kurang. Tak mahu tak boleh kena parking situ.
Dahsyat sini tempat cantik, suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak ada lah kan? Tak ada lah. Macam mana kan? Tak apalah. Okay, tu sikit warna pun. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimiliki. Jadi apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Ni kita cakap kenapa rezeki tak berkat kan? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak, macam tu. Ikut suka dia lah. Jantan pula tu period tak berhenti. Kan? Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata benda lek aku tak pergi semayang pun duit masuk okey je, kerja-kerjaan macam biasa, contoh. Tapi dia tak tahu imam hari-hari doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tepi mampu lah, mana ada. Tak ada imam doa untuk semua. Kita amin silap-silap, kena percaya ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insya-Allah makmurlah tempat, insya-Allah. Jangan kau bising-bising kan. Kan jangan bising-bising, alah kecoh lah kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul. Pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Kan? Pergi disco depan pub depan kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah lihat pergi pub tu berhenti-berhenti isyak-isyak. Kau tak pernah dengar apa macam tu. Jauh daripada Allah. Kalau kita nak tengok hubungan kenapa lah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Cakap orang putih, kok keren. It happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Boring betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Gembirakanlah hati ni. Paling tidak sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Sekau ucap selamat hari ibu, hal hari-hari boleh cakap kan? Selagi mana kita ni anak, hari-hari lah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat, tak payah tunggu hari tertentu kan? Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya mak nak apa, mak cakap je. Itulah mak tengok jiran tu kan, tak ada lagi dah pakai cerit menjerit tu. Cerit menjerit, itulah yang masak air yang ni. Itulah. Sampai terbakar dapur, awal tu pokak terang.
Memang macam mana yang tu lah, yang tekan-tekan tu, yang panik tekan-tekan tu, yang sajuk tu lah, macam tu. Kan? Sebenarnya apa panik mana surau ni kipas kosong. Spotlight tak ada lah, spotlight tu. Saja dia bagi panik. Kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang, hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain tak dijaga. Kan dah rasa macam tu. Okay. Tak apa hal panas sekarang ni, tak tahulah cuaca panas betul. Hari ni kat luar apa 34, 35 kan. Minggu lepas dia cecah 36, 38. Di belah-belah utara cecah 42. 40 bahasa pergi ke Manjung 2 minggu, 3 minggu lepas. Memang panas betul. Jadi hubungan kekeluargaan, adik-beradik, saudara mara, pak saudara, jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku, jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya, banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anakku lagi. Macam tu. Itu semua pengaruh drama, kerasnya takdir macam tu. Tak tahu lah dah habis dalam drama tu. Aku tengok komen jahat mak betul ni. Tiba-tiba tengok dalam TikTok orang share dah baik dah ni. Aku tak tengok orang share. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Buat apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya melalui bank rakyat. Nombor akaunnya tertera pada banting itu. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Terus terang nak cakap, aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target dengan jangan tanya tu. Ada tu boleh cakap mati itulah. Dah macam ni kita kena anggap kita akan mati. Itu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadi mana? Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari quarters mana dia duduk dulu. Bukan dia nak cari adik-beradik dia, dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Jadi malam ni saya umumkan semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar. Taklah. Maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni, dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi sikit, bagi 10 ringgit. Tak boleh bagi 10 ringgit, bagi 100. Duit tak bawa, Ustaz jangan baik-baik kau plekat kau memang kau tak ada duit, tapi transfer. Pun tak ada kat rumah, lurutkan jam tangan kau, golang ngantai yang ada tu, masuk tahulah JK masjid dari JK suruh nak tolak kepada dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi kita format dengan tata kalau Cina kita tahu dah dapat berapa. Kan? Kita payah mana kan berkira dengan Allah Taala.
sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, sedekahlah malam ni, selesai masalah. Ya? Faham ya? Faham. Okey. Saya nak tegaskan poin tu sebab malam ni kita nak lancarkan tabung enggak. Kan? Ada malam ni. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham tak mau membuat. Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Perempuan jawab lah, aku tanya ni, faham tak? Faham. Setuju tak? Tak setuju. Dogil tetap dogil. Maksud saya kongsi ni, kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Dogil nak terasa sangka buruk tak boleh hidup. Kan dia cakap masalah hati tu. Bikin kemukan. Walaupun datang dia daripada mulut Syamsul. Ingat, tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati sombong. Jangan belagak. Jangan main-main lah. Aku duduk kat KKK konkret. Parking nombor apa tadi? Aku nak ingat oleh nombor dia tak bagi aku parking tadi. Entahlah, aku dapat satu bahan nak sebut main-main tu. Macam petang tadi lah, saya ceramah dekat Menara Prestige. Menara Prestige, bangunan tinggi, standard security canggih, parking tak ada. Balon tu kan. Itulah. Dia tak cakap awal-awal parking kat mana, dah terlajak parking baru suruh adjust. Masalah. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Betul tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama berlakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba berlakon jadi orang gaji. Dua tak tu. Sampai masanya kena terima hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, dia bayar RM1,000, tiba-tiba dia bayar RM200. Macam mana? Penceramah ni pun jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada? Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam ni. Ada tu kan? Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah dengan lot parking yang khas. Jadilah. Saya fikir kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple saja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, berlagak, riak. Simple je tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tadi yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Silaplah orang. Jangan kita rasa seronok sangat. Bak kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka.
makan sirih memanyang tidak, tagah dan budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itulah. Ya. Dah MC tadi tuan imam kita pun berpantun, sebenarnya bagi pantun. Ya. Macam tu. Apalagi kemudian tak jujur dalam pekerjaan itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu, tak jujur, tipu klaim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. Dia in fact adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Mileage mana ada cover semua. Contohlah kita pergi khusus seminar, dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade kita, lodging, rumah tumpangan dan hotel, kan? Dia kata rate 44, 48 berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahu itu baru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Ataupun bilik yang tak ada tikam tu. Contoh balap kan. Bilik yang bagus-bagus 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil itu? Boleh. Tapi kita hanya boleh klaim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi tanyalah kan. Tapi macam tu lah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diredai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru semalam di Limbang di Sarawak. Saya pagi tadi baru sampai, terus dia berceramah pagi tadi di Putrajaya, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat tu. Petang tadi PZ Mawib di Menara Prestige di syarikat Petrofac, itulah. Malam ni dekat sini. Jadi jumpa dengan saudara baru. Antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam. Kadang-kadang yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia adalah segi ekonomi. Dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insya-Allah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain itu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah yang bagi. Ya? Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Haq. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam dan masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari dia imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandara KK. Masjid Bandara KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan, punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah kipas lepas tu sampai. Macam tu lah. Nampak kipas tengah. Mahal tu. 25,000 tak kuat. Kan? Saya tahu lah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu. Jangan dia kena ramai. Sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin luar. Itu yang bagus. Oh, surau ni tak ada aircon. Itulah insya-Allah. Malam ni nak lancar. Kita lancarkan. Dananya dah cukup? Belum. Target nak cari berapa?
Berapa? 45,000, bukan banyak sangat. Tengok muka semua, muka macam raga-raga, steady-steady. Yang paling kaya sana kat Idin tu. Sana. Komen lah kalau bagi sikit apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak dulu beli kan. Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi 45,000 selama ni. Nanti pasang aircon keliling, kurang-kurang ni nak pasang 8. Budak, cakap kau sibuk pasang 8, lepas tu buka tingkap, buka pintu biar sejuk sampai ke jalan. Macam tu. Kita pakai kurang-kurang York atau Daikin. Tahu? Bau betul. Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik. Dia punya desain bangunan-bangunan ni. Kita ingat pesantren Pondok Buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang desain rumah pusat dia ni semua orang Malaysia desain. Dan yang menyumbang ni salah seorangnya Datuk Kamaluddin. Datuk Kamaluddin Asia. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu tutup. Tapi memang sudah cantik betul, macam pusat peranginan. Memang selesa. Jadi macam tu. Jangan berungut komplain dia. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, perempuan. Syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur. Jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan malam ni tau. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Itu yang susah orang buat tu. Dan yang ke-10-nya, lebihkan dunia, melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor 1 sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Satu. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur putrinya Sayyidatina Fatimah, wahai putriku Fatimah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah. Janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tua dulu apa ni kau bangun menyenang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau. Berat rezeki orang tua cakap sebab dulu sebab ni. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta 2, motosikal 3, contohlah. Tapi yang ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan,
Yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh dengar pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Sibuk sah. Aku dah kacau duit kau. Tu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ni saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib, yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dah bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, beli beras, beli mihun, beli mie kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang betul, guna standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack, hantar kat tadika, contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat Ustaz Tafiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi yang kita ramah, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dia, Ustaz, saya paling sayang RM5. Itu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi, tahulah aku, saya kata tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa kan. Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid, contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi, blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat, contoh. Mudah kan? Jadi beli, kita ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan. Dengan makan gaji mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi Rasul, seorang alim perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak berniaga, kita kerja kerajaan. Yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan perkeliling, tata tertibnya, ikut semua. Jangan kita langgar, ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezekinya tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada ni lah, tu lah. Orang tu boleh garuk kepala, pening kepala aku. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba kena 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja lah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja lah. Saya nak, I want to pursue my ambition. Saya nak kejar cita-cita saya.
ya. Selamat tinggal sektor kerajaan. Contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengajar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Deep ke tak deep? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersamaku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah kerasnya takdir. Macam tu. Tu drama sekarang saya sebut lah. Kembalinya cinta lama terjalin. Macam tu lah tajuk kan? Tak apalah. Jadi mana kata dalam hal ini rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Punya ramai anak. Dalam balik-balik baju tu sampai ada kan 8 anak. Dan seorang 10 anak. Ya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Bagi salam menyawan beranak. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, tapu nyamuk kan beranak. Oh dahsyat. Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah nampak, ya Allah, seronoknya tengok suami bagi abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Tengok bawa muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami baru balik. Apa soalan bang? Dah tentu pukul 5.30, pukul 6 dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang? Tak, baru nak pergi. Buta. Kan tak dapat. Siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Ya. Abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang tak ada makna. Abang? Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi. Suami balik yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Abang, bila ni Sabtu ni pergi? Habis anak kita, anak abang jaga, kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang. Tak susah mana pun, aku booking je, kau bayar sendiri. Asam penyantan. Abang tak bayar? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul, ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Tengok macam surau, nampak? Cawan yang beralas, walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janjian dia kata. Jemput minum bang, suami pun ambil. Makasih dah banyak Allah buat isteri abang. Tengok. Ini kau bagi cawannya, bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam ke bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul. Air kosong kat kek kokren ni. Nanti cakap kek nyebut ni kek kokren. Aku salah baca tadi cockroach. Dia boleh jauh kan. Orang punya kokren. Okay lah. Dek, kokren ni nama siapa? Kau gelak-gelak sejarah kena tahu. Itulah main-main gelak-gelak. Sekejap pada aku nak tanya budak. Tahu kau takut kan? Yang main-main. Diam sikit. Okay. Jadi macam itulah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je.
Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan suami dia, picit, abang okey bang, abang macam mana? Ada tak dia? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan ni, berapa ramai yang buat macam tu kan? Saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak? Orang lelaki kau ada ni, kenapa? Tak ada. Ni lagi ni fikir penat dia kita ni. Tak tahu. Kau menjawab tetap menjawab. Aku tahu. Betul. Tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Ni semua neraka. Termasuk yang bercakap ni. Kan? Inilah kita orang macam neraka. Yang kau sekali nak masuk neraka bahaya. Maksudnya apa nak beritahu orang perempuan senang masuk syurga. Suami balik duduk, ni kau ni shopping. Menyampah tak aku. Kejap ni. Betul. Itu sebab akhirnya suami apa? Kat rumah macamnya. Baru-baru ni saya sharekan satu video Ustaz Zahar terus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran dia tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon dia. Betul saya cakap. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat excited. Ya ke bang? Oh, tak sangka ya. Macam tu. Budak dengan kena ni kan. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau cakap Allah kelakar tu cerita bang. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. Mesti isteri you happy hari-hari kan. Lepas tu lelaki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak. You je yang appreciate I. Hati-hati tapi benda tu tak berlaku di konkret. Berlaku kat tempat lain. Cockroach. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata kan. Ya Allah, abang, anak kita dah konvo. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaum macam tu, nyampang tu. Contoh, tapi happy tengok anak macam tu lah, dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh. Dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak termasuk tu kau yang model, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka
Kita ni salah satu rezekinya malam ni kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik Taluk, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain soket benang sutera, lilit sebalit buat selepak. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi malam ni kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah kepada manusia untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Al-Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Pada malam ini, kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan, cara tenungan dan renungan mata itu saya faham. Itu tanda-tanda suruh berhenti, saya faham. Tapi insya-Allah ada banyak lagi yang nak saya kongsikan. Jadi, tapi mungkin tak sempat malam ni, maknanya confirm kena panggil. Ya, waktu aircon dah ada, besok panggil. Ya, insya-Allah. Lagi cepat aircon tu ada, lagi cepat panggil saya balik. InsyaAllah. Kan? Jadi mudah-mudahan, bayangkan selagi mana aircon itu digunakan, mengalir pahala untuk kita.